Maka ayat malam ini Allah beritahu apa sikap orang-orang musyrikin Mekah khususnya dan orang-orang kafir secara umum terhadap Al-Quran. Apa sikap mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal. Bal apa dah? Bahkan. Bal ini dipanggil apa? Huruf Al-Idrab. Al-Idrab ni maksud apa? Daripada darabah. Darabah apa mana? Pukul. Kalau idrab, memukul. Jadi dipukul apa ni? Iaitu, dia ada, al-idrab ada dua. Pertama, ibtali. Yang kedua, intiqali. Kalau ibtali, batal, membatalkan. Iaitu dia membatalkan apa yang sebelum bal. Contoh, Quran cakap apa ayat pertama? Quran mempunyai peringatan. Maka Allah kata bal, bahkan orang-orang kafir membatalkan kenyataan tersebut. Itu makna al-idrab al-ibtali. Dia menindakkan apa yang disebut sebelum bal. Yang kedua, idrab intiqali. Intiqali, pindah. Intiqal. Iaitu bal ni bukan membatalkan ayat yang sebelum dia, tapi mengiyakan, menegaskan. Cuma dia intiqal, dia berpindah kepada sesuatu yang lain. Yang sebelum tu kekal. Contoh Quran zikri, kekal. Tapi selepas bal idrab intiqali, selepas itu menambahkan ayat yang lain. Contohlah, wal Quran zikri bal allazina yu'minuna bihi. Contoh. Boleh faham? Kalau tak faham pun buat faham. Okey. Bahkan apa dah? Allazina kafaru, orang-orang kafir fi izzatin, fi dalam izzatin apa makna? Izzatin ada dua maksud dalam bahasa Arab. Al-izzah, al-izzatu, makna pertama an-nasru wal ghalabah wasyarafu. Izzah yang pertama makna dia kemenangan, an-nasru kemenangan. Idza jaa nasrullah, wal ghalabah menguasai, mengatasi, wasyaraf kemuliaan. Contoh, dalam surah Al-Munafiqun ayat 7. Walillahi ayat 8. Ini kisah surah Munafiqun, kisah orang munafik. Yaquluna, mereka berkata orang-orang munafik. Bila mereka keluar berperang dengan Nabi, la'ir raja'na. Lam, pasti, in. Sekiranya raja'na, kami pulang ilal Madinah. Daripada luar Madinah, kami pulang ke Madinah. La yukhrijanna al-a'azu. Aziz, mana mulia. Kalau a'azu, paling mulia. Orang yang paling mulia, kalau bila kami balik ke Madinah, orang yang paling mulia pasti akan mengeluarkan, mengusir minha daripada Madinah, al-azal, orang paling hina. Siapa ni orang paling mulia?
Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia anggap diri dia paling mulia. Yang paling hina siapa? Nabi Muhammad. Itu tanggapan orang munafik. Dia kata, bila kami balik Madinah, kami akan usir orang paling mulia, iaitu kami akan mengusir orang yang paling hina, iaitu Nabi Muhammad. Pada pandangan dialah. Maka Allah jawab, walillahi, bagi Allah al-izzah. Nak terjemah apa? Sombong apa? Bagi Allah kemuliaan, bagi Allah kemenangan, bagi Allah penguasaan. Ini dia panggil izzah mahmudah, yang terpuji. Sebab orang munafik kata dia paling mulia. Tetap. Milik Allah lah segala kemuliaan. Milik Allah segala kemuliaan dan milik Rasulnya dan milik orang beriman. Maksudnya apa? Bila Allah kata kemuliaan adalah milik Allah, maksudnya apa? Pengajarannya apa? Kalau nak mulia, cari Allah. Kenapa? Sebab kemuliaan milik Allah. Rasul pun jadi mulia sebab Rasul ikut Allah. Orang beriman pun jadi mulia sebab orang beriman ikut Allah. Siapa yang cari kemuliaan selain daripada Allah, dia akan mendapat kehinaan. Okey? Ini makna izzah kemuliaan. Okey. Kita balik pada ayat kita. Izzah yang kedua. Apa dia? At-takabbur, sombong. Takabbur ataupun istikbar. Kemuliaan, maksud kedua ialah sombong. Dan ini adalah sifat mazmumah. Sifat izzah yang tercela. Jadi maksud dalam ayat ni, izzah yang mana? Sombong. Jadi Allah kata, bahkan orang-orang kafir dalam kesombongan. Wasyiqaq dan syiqaq apa dia? Syiqaq ni khilaf, perpecahan, perselisihan. Al-khilaf wal apa lagi? Wat-tafarruq dan perbezaan. Khilaf. Maksud apa ni? Orang kafir dengan Al-Quran sentiasa menyelisihi. Quran di sebelah barat, orang kafir di sebelah timur. Itu makna syiqaq. Sama juga orang kafir dengan Rasul sentiasa syiqaq. Cuba buka surah Al-Hasyr ayat 4. Okey. Allah beritahu sikap orang kafir dengan Allah dan Rasul. Zalika, cuba terjemah. Yang demikian itu bi'annahum, bahawa sesungguhnya mereka syakullah. Mereka sentiasa menentang, menyelisihi, menyalahi Allah dan Rasul. Ini sikap orang kafir. Sentiasa menyalahi, sentiasa menentang. Dulu, kini dan selamanya. Dan Allah beritahu, wa man yushaqillah, dan siapa yang menentang, menyelisihi Allah, maka Allah bagi amaran, fa innallaha syadidul iqab. Allah sangat keras balasannya. Okey, ini makna syiqaq, menyelisihi ataupun menentang. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Apa yang Allah nak beritahu dalam ayat kedua ni? Dan apa kaitan dengan ayat pertama? Apa message? Saya terjemahkan. Tapi yang tersiratnya apa? Mula-mula Allah bagi tahu Quran mempunyai peringatan, kemuliaan. Tiba-tiba Allah kata bahkan orang kafir dalam kesombongan. Apa kaitan dengan ayat pertama?
Orang kafir tak terima bahawa Quran itu adalah zikrun. Quran ada peringatan, Quran menjadikan manusia mulia. Orang kafir tak terima. Orang kafir tolak. Sebab apa? Apa punca? Sombong. Sombong. Inilah sikap orang kafir. Dulu, kini dan selama-lamanya. Maka sesiapa yang tak nak belajar Al-Quran, tak nak tadabbur Al-Quran, tak nak jadikan Quran sebagai panduan, puncanya adalah sombong. Dan mereka ada sifat orang kafir. Siapa yang tak nak belajar Al-Quran, siapa tak nak tadabbur, dia ada sikap orang kafir, iaitu fi izzatin. Sebab tu zaman Nabi cukup jelas perbezaan antara Nabi dengan orang kafir. Cukup jelas. Apa puncanya? Puncanya Quran je. Tak ada yang kedua, yang ketiga. Tak setuju dengan Quran, itu kafir. Kan? Setuju dengan Quran, belajar, terima, ikut, itu orang beriman. Tak ada yang ketiga. Tapi sekarang kita tengok banyak tak? Banyak tak? Sama-sama Islam sendiri. Yang setuju dengan Quran pun ada. Yang tak setuju dengan Quran pun ada, tapi nama dia Islam. Yang tak suka belajar tadabbur Al-Quran pun ada, tapi namanya Islam. Betul? Kan? Zaman Nabi tak ada dua je.